Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada hari ini ialah pelajaran salah darjah 4. Pelajaran fiqh bahagian salah darjah 4. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita ni masuk pada tajuk baru iaitu menutup aurat. 1. Menutup aurat di dalam sembahyang maksudnya menutup anggota badan ketika di dalam sembahyang dengan pakaian yang suci dan dapat melindungi warna kulit. Keterangannya bermaksud yang mana di dalam sembahyang kita ni mesti menutup aurat. Iaitu kita ni tutup anggota badan ketika kita ni sembahyang dengan pakaian yang suci. Erti suci ialah bersih dan jauh daripada najis dan dapat melindungi warna kulit. 2. Aurat di dalam sembahyang iaitu 1. Aurat bagi lelaki ialah dari pusat hingga lutut. Ingati, aurat bagi lelaki ialah dari pusat hingga lutut. 2. Aurat bagi perempuan ialah seluruh badannya kecuali muka dan 2 tapak tangan zahir dan batin hingga pergelangannya. Kalau bagi perempuan ialah seluruh badan kecuali muka dan 2 tapak tangan zahir dan batin hingga pergelangannya. 3. Wajib ditutup rambut dan tapak kaki bagi perempuan kerana ia adalah aurat. Masa berdiri, tapak kaki itu memadai tertutup dengan lantai atau sejadah, tetapi jika masa sujud nampak tapak atau tumit, nescaya batal sembahyangnya. Jadi, bagi perempuan, pakailah stokin ketika sembahyang. Tapi stokin itu kalau boleh bukan yang kita ni pakai waktu kita ni berjalan menggunakan kasut. Kalau sembahyang gunakanlah stokin khas untuk sembahyang sahaja. Sebab kita ni dah tahu dalam kasut kita ni ada mungkin najis seperti tahi cicak dan sebagainya. 4. Cara menutup aurat ialah menutup semua sisi tubuh. Hendaklah ia menutup bahagian hadapan, belakang, kiri dan kanan pemakainya. Artinya, menutup aurat ni tutup tah semua. Itu yang bahasa sanangnya, bahasa orang putih 360. Artinya, semualah tu kita ni tutup, iaitu bahagian hadapan, belakang, kiri dan kanan. Seterusnya adalah permasalahan yang dapat kita ni lihat dalam subjek ataupun topik menutup aurat, yang mana beberapa perkara yang berkenaan dengan menutup aurat. Nombor 1, orang yang sembahyang tidak ada mempunyai pakaian yang boleh menutup auratnya sekali-kali. Maka hukumnya wajib ia sembahyang bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya. 2. Sembahyang bagi orang yang ada mempunyai pakaian tetapi pakaiannya itu terkena najis dan ia tidak berupaya untuk menyucinya kerana ketiadaan air. Maka hukumnya wajib ia sembahyang bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya. 3. Sembahyang bagi orang yang dikurung dalam bilik yang bernajis dan hanya memiliki sehelai kain sahaja untuk dihamparkan ke atas najis itu. Maka hukumnya wajib ia sembahyang bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya. Jadi dalam ketiga-tiga masalah di sini,
telah diringankan bahawasanya jika, yang nombor 1, jika tidak ada pakaian yang boleh menutup auratnya sekali-kali, maka diringankan untuk sembahyang ia bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya. Kemudian yang kedua, sembahyang bagi orang yang ada mempunyai pakaian tetapi terkena najis, maka wajib ia sembahyang bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya. Kemudian masalah yang nombor 3, apabila seseorang itu dikurung di dalam bilik yang bernajis dan hanya mempunyai sehelai kain sahaja dan kain itu digunakannya untuk melapik, jadikan sejadah di atasnya yang ada najis, maka hukumnya wajib ia sembahyang bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya. Yang keempat, permasalahannya ialah sembahyang bagi orang yang tidak mempunyai pakaian. Kemudian ada orang yang memberi pakaian kepadanya. Hibah artinya hadiah. Jadi hukumnya ia tidak wajib menerima pemberiannya tersebut kerana sangat besar baginya dan harus sembahyang bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya. Kemudian yang kelima, sembahyang bagi orang yang tidak mempunyai pakaian. Kemudian ada orang yang meminjaminya. Hukumnya wajib ia menerima pinjaman kerana kurang bangkitannya. Jika sekiranya ia tidak menerima pinjaman tersebut, kemudian ia mengerjakan sembahyang bertelanjang, maka sembahyangnya tidak sah kerana ia berupaya untuk menutup auratnya dengan pakaian yang dipinjamkan. Bahkan wajib ke atas meminjamnya daripada orang yang reda meminjaminya. Kemudian permasalahan yang keenam, sembahyang bagi orang tidak mempunyai pakaian lalu ia mengambil pakaian orang lain secara kekasaran atau kekerasan untuk menutup auratnya, maka hukumnya perbuatannya adalah haram tetapi sembahyangnya adalah sah. Jadi sebagai contoh, ia mencuri ataupun ia mengugut seseorang untuk mengambil pakaian orang tua, maka hukum perbuatan kekerasan itu adalah haram, akan tetapi sembahyangnya tetap diterima oleh Allah. InsyaAllah itu sahaja pelajaran kita ni pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.